Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk, Bertaubatlah dan kembali kepada Tuhan. Apabila kita dilahirkan di bumi ini, kita melupakan semua hal syurga, kerana kita tidak tahu atau ingat semua yang berlaku di kerajaan syurga. Tuhan biar setiap hal kehidupan silam kita direkodkan dalam Alkitab melalui nabi-nabi dan menyedarkan bahawa kita bukan dilahirkan hanya untuk hidup sia-sia dan akhirnya binasa di bumi ini. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Alkitab dan para nabi menjelaskan dosa kita. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Tuhan. Ayat 5 tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Buku Yesaya bab 53 merekodkan bagaimana Kristus akan menderita di atas salib apabila dia datang ke bumi ini dalam badan. 700 tahun sebelum Yesus datang ke bumi buat kali pertama, Tuhan sudah memberitahu kita melalui Nabi Yesaya. Semua kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah kerana pemberontakan dan kejahatan kita. Apabila kita melihat babak ini berulang kali, ditulis dalam buku Yesaya bab 53, kita dapat faham dengan mudah apa yang dibuat oleh semua manusia di syurga yang menyebabkan kita dibuang ke bumi ini. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Sini juga tertulis, kesalahanmu dan pelanggaranmu. Alkitab mengajar bahawa pemberontakan dan kejahatan kita di syurga yang akhirnya membuat kita berpaling daripada Tuhan. Mari kita buka buku Yesaya, bab 59. Buku Yesaya bab 59 ayat 1 tertulis, sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Maksudnya dipisahkan, betul? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cema oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sini dalam buku Yesaya bab 59, menyedarkan kita bahawa kejahatan kitalah yang memisahkan kita dengan Tuhan dan membuat kita berdosa serta berpaling daripada Tuhan. Buku 1 Yohanes, bab 1. Mari kita lihat ayat 8.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sini juga, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan menjadikan Tuhan pendusta. Melalui buku Yesaya, bab 50, 53, 59, serta buku 1 Yohanes, bab 1, dan lain-lain, Alkitab dan para nabi memberitahu kita bahwa kita telah berdosa di syurga. Demi pengampunan dosa, Kristus datang ke bumi ini dan menahan kesakitan penyaliban. Dia dihina, ditindas, dan menderita sampai ke tahap kematian. Semua akibat yang menyedihkan ini adalah kerana pemberontakan dan kejahatan kita. Ini berulang kali ditulis di seluruh Alkitab. Namun, orang yang tidak ingat dosa mereka berkata, "Aku tidak berdosa, sehingga hari ini aku hidup soleh." Tuhan berkata, jika sesiapa mendakwa bahwa mereka tidak berdosa di syurga dan datang ke bumi ini tanpa dosa, mereka menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam mereka. Mereka menjadikan Tuhan pendusta. Apabila kita dilemparkan ke bumi dari syurga, memakai kemah badan, kita sudah hilang semua ingatan syurgawi, bukan? Jadi, apakah hal pertama yang Yesus seru apabila Dia memberitakan Injil di bumi ini dalam badan manusia? Mari kita lihat buku Lukas, bab 5 ayat 32. Buku Lukas bab 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi apakah tujuan Dia datang ke bumi? Untuk memanggil orang berdosa, supaya mereka bertobat. Buku Lukas bab 19 tertulis bahwa Yesus datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam bab 5 sini, Yesus berkata, "Aku datang ke bumi untuk memanggil orang berdosa, supaya mereka bertaubat." Kalau begitu, di manakah pendosa ini berdosa? Kerana mereka berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini, Yesus datang untuk mencari dan membimbing mereka bertaubat. Semua firman yang dalam Alkitab ini ialah ajaran Tuhan yang benar. Walaupun kehilangan ingatan syurgawi, janganlah kita berkata, "Aku orang baik, yang tidak bersalah. Aku orang yang soleh." Kita harus menerima ajaran Alkitab seperti mana adanya dan berfikir sekali lagi bahawa kita ada masa lalu seperti itu di syurga. Kita harus bertaubat supaya bukan hanya dosa kita di syurga, tetapi juga dosa kita yang di bumi ini diampuni oleh Tuhan. Dalam Alkitab dan buku Injil, ada banyak ungkapan dan kandungan tentang bertaubat. Mari kita lihat buku Matius, bab 3 ayat 1. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis datang ke bumi ini dengan misi Elia dan diutus untuk mempersiapkan jalan Yesus. Apabila dia menginjil, perkara pertama yang dia sebut adalah bertaubatlah. Kita pergi ke buku Matius, bab 4 ayat 17. Ayat 17 tertulis, sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Melalui semua firman ini, kita dapat pastikan bahawa kita bukan hanya datang ke bumi ini dari syurga tanpa sebab.
Kita pergi ke buku Markus, bab 6. Buku Markus bab 6, ayat 12 tertulis, "Lalu pergilah mereka memberitakan apa? Bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka." Dalam sejarah gereja awal, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertaubatlah." Yesus juga berseru, "Bertaubatlah." Apakah perkara pertama yang diseru oleh murid-murid semasa menginjil? Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Kalau begitu, apakah maksud bertaubat secara ringkas? Apakah yang harus dibuat oleh anak-anak Tuhan yang berpaling daripadanya? Mereka harus kembali. Ada tertulis, "Kembalilah kepada Tuhan." Hati yang terhadap dunia dan berpaling disebabkan keinginan duniawi. Tuhan suruh hati kita berbalik kepada Dia dan memikirkan Dia. Sebab itulah Tuhan menetapkan perayaan. Dia menubuhkan ketetapan, hukum, dan peraturannya untuk kita. Pertobatan terkandung dalam semua maksud korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari Sabat, Paskah, perayaan roti tidak beragi, dan perayaan hasil pertama. Semua peraturan 7 perayaan dalam 3 kali mengandungi maksud bertaubat. Semuanya mengandungi maksud bertaubat untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi mematuhi ketetapan, hukum dan peraturan Tuhan bermaksud bahawa kita bertaubat dan hati kita berbalik kepadanya. Jadi apakah yang syaitan buat terhadap ketetapan dan hukum Tuhan untuk menghalang kita bertaubat? Dia memasukkan hukum Tuhan dan menjadinya peraturan manusia. Peraturan yang rosak itu pasti tiada maksud bertaubat. Ia tiada pertaubatan. Mari kita pastikan sekali lagi bahawa hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan yang biar kita kembali kepadanya mengandungi maksud bertaubat. Dengan buku 2 Tawarik, bab 30. Buku 2 Tawarik, bab 30 ayat 6. "Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, 'Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel.' Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel mempercayai Tuhan. Namun pada masa itu, kedua-dua kerajaan berpaling kepada penyembahan berhala dan menyembah Tuhan lain. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan mesej ini kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia menerima Paskah dengan baik dan menghantar surat bukan hanya kepada orang Yehuda Selatan, tetapi juga orang Israel Utara untuk menguruskan Paskah menurut perintah Tuhan. Dalam surat itu tertulis, "Kembalilah kepada Tuhan." Apakah yang harus disambut untuk kembali kepada Tuhan? Surat itu tertulis bahawa kita kembali kepada Tuhan dengan menyambut Paskah. Kita lihat ayat 9. "Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan, Tuhanmu, pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya." Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye, sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Raja Hizkia berkata, "Kembalilah kepada Tuhan." Semua orang Yehuda Selatan mematuhi perintahnya, tetapi orang Israel Utara mengetawakan dan mengolok-olok para pesuruh yang suruh mereka bertaubat dan kembali. Akibatnya, Israel Utara yang tidak bertaubat dibinasakan. Namun bagi Yehuda Selatan yang bertaubat, Tuhan mengurniakan rahmat dan memusnahkan 185,000 askar Asyur dalam satu malam.
Menyambut Paskah itu sendiri ialah perbuatan untuk bertaubat. Semua ketetapan dan perintah yang ditubuhkan oleh Tuhan mengandungi maksud untuk kembali kepada Tuhan, yaitu bertaubat. Mari kita sambung dengan buku Maliaki, bab 3. Buku Maliaki bab 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah, bermaksud bertaubat. Sebutan sedikit berbeza, tetapi maksud adalah sama. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Maksudnya orang tanya balik kepada Tuhan, bagaimanakah kita harus bertaubat? Ayat 8 tertulis, bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kembali, inilah maksud yang terkandung dalam semua ketetapan Tuhan. Maksudnya bertaubat. Sebab itulah Tuhan suruh kita taat, bukan? Orang yang tidak taat ialah orang yang belum bertaubat. Orang yang mentaati semua ajaran Tuhan ialah orang yang bertaubat dan hati berpaling kepada Tuhan. Inilah maksud yang terkandung dalam ketetapan Tuhan. Jadi apabila Tuhan datang ke bumi ini, pada zaman ini, Dia memulihkan hukum, peraturan, dan ketetapan perjanjian baru yang dimusnahkan dan mengajar satu persatu agar manusia bertaubat. Orang yang menerima ajarannya ialah orang yang bertaubat. Orang yang tidak menerima ajarannya ialah orang yang belum bertaubat. Jadi Yesus berkata dalam buku Matius bab 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenali kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian siapa? Kamu sekalian yang mungkar. Maksudnya, nyala daripadaku. Kamu yang tidak bertaubat. Semua hukum Tuhan mengandungi maksud bertaubat. Jadi pada zaman perjanjian lama, darah binatang seperti anak domba atau kambing dipersembahkan sebagai korban setiap perayaan, hari Sabat, dan setiap korban bakaran. Bukan? Darah itu melambangkan darah siapa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Bukan? Melalui peraturan perayaan dan setiap ibadah, kita harus selalu ingat pengorbanan Tuhan dan berfikir, Bapa dan Ibu menjalani kehidupan pengorbanan itu kerana dosaku. Dengan itu, hati kita yang tertuju pada dunia dan keinginan duniawi dapat berpaling kepada Tuhan dan syurga. Dulu, kita melakukan dosa di syurga. Saya betul-betul harap kita dapat menggunakan masa hari ini untuk lebih mendekati Tuhan, daripada terus hidup berpaling daripada Tuhan dan ajarannya disebabkan keinginan duniawi. Mari kita lihat buku Markus, bab 1 ayat 15. Buku Markus bab 1 ayat 15 tertulis, katanya,
Waktunya telah genap. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Apa? Bertobatlah. Dan apa? Percayalah kepada Injil. Injil ialah perjanjian baru, bukan? Jalan untuk bertaubat terkandung dalam semua kebenaran perjanjian baru. Seperti dalam buku 2 Tawarik bab 30 dan buku Maleakhi bab 3. Jika kita tanya, bagaimanakah kita dapat kembali kepada Tuhan? Maka Tuhan akan berkata, kembalilah melalui peraturanku. Semua peraturan Tuhan terkandung maksud. Dulu aku tidak melakukannya, tetapi aku akan melakukannya mulai sekarang. Aku akan mentaati kehendak Tuhan. Aku akan memahatkan firman Tuhan dalam hati. Kerana semua peraturan Tuhan mengandungi janji, aku akan mentaati kehendak Tuhan. Keturunan perempuan yang lain, yang menentang syaitan, mematuhi apa pada akhir zaman, mereka menuruti hukum Tuhan. Orang kudus terakhir yang akan diselamatkan di bumi juga mematuhi hukum Tuhan. Semua perintah Tuhan mengandungi maksud untuk bertaubat. Jadi, Alkitab memberitahu kita bahwa orang yang mencapai pertaubatan yang sempurna, mengikut Tuhan kemana sahaja Dia bimbing, dan mematuhi semua ajarannya. Kalian semua, kita seringkali meremehkan semua kebenaran perjanjian baru dan hanya menyambut hari Sabat, Paskah, 7 perayaan dalam 3 kali, dan mematuhi peraturan perjanjian baru yang diperintahkan oleh Tuhan. Nampaknya kita hanya mematuhi hukum. Tetapi bukankah darah pengorbanan Kristus terkandung dalam setiap hari Sabat dan perayaan? Sambil selalu memikirkan pengorbanan Bapa dan Ibu, kita harus ingat, kita tidak boleh mengkhianati rahmat itu, serta terus pahatkan keazaman itu dalam hati sampai akhir. Inilah isi yang terpenting bagi Tuhan untuk menubuhkan jalan kebenaran perjanjian baru. Pada malam Paskah, Yesus memberi roti dan wine sambil berkata, inilah tubuh dan darahku untuk kamu. Tuhan mengoyakkan dagingnya dan menumpahkan darahnya untuk menjadikan kita seperti hari ini. Kita tidak boleh lupa dan harus selalu mengingatinya setiap tahun. Tuhan juga suruh kita ingat bahwa semua pengorbanan anak domba pada hari Sabat dan korban bakaran yang tetap juga melambangkan pengorbanannya. Kita harus faham maksud ibadah dengan tanya diri sendiri. Masa ini ialah masa pengorbanan siapa? Yesus disalibkan dari pukul 9 pagi hingga 3 petang untuk korban bakaran yang tetap. Pada waktu pagi dan petang menurut ramalan. Bukan? Kita tidak boleh lupa. Betul? Tanpa pengorbanan dan kesakitannya, kita tidak akan ada pengampunan dosa pada hari ini. Jadi pada setiap saat dan setiap ibadah, kita harus menyanyikan pujian dan memanjatkan doa kesyukuran sambil memikirkan rahmat itu. Kita tidak matang dan melakukan dosa di syurga serta di bumi. Seolah-olah kita ialah orang yang hebat dan soleh. Kita sebaliknya asyik melakukan kebodohan serta memberi lebih banyak beban kepada Bapa dan Ibu. Ibadah bukanlah hanya masa untuk memuji, berdoa, dan firman Tuhan. Kita harus ingat pengorbanan itu dan berfikir, dulu Tuhan begitu menumpahkan darah kerana dosa kita. Sambil berfikir, semua itu berlaku disebabkan pemberontakan aku. Kita harus muhasabah dan memupuk diri sendiri di dunia rohani. Tertulis bahwa Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan Dia tahu segala sesuatu yang di surga dan di bumi.
Jika kita berkata sendiri adalah soleh dan tidak berdosa, kita menjadikan Tuhan pendusta. Tuhan membuktikan kepada kita tentang ini melalui Alkitab. Kenapa hidupku sangat susah? Semua ini adalah kerana dosa kita. Memang wajar kita mengalami perkara seperti ini disebabkan dosa kita. Namun, Tuhan memberi kita masa yang aman daripada hidup sebagai pendosa. Memandangkan kita hidup aman di bawah rahmat Tuhan, kita berfikir seolah-olah kita tidak berdosa. Jadi kita perlu mengalami pengorbanan, kesakitan, dan penderitaan. Tuhan berkata bahwa penderitaan demi Injil ialah penderitaan yang baik, bukan? Sudah tiba masa untuk menyadari bahwa kita ialah pendosa. Marilah kita pahatkan firman ini dalam hati sekali lagi. Bertaubatlah dan kembali kepada Tuhan, agar tiada seorang pun tertinggal dalam perjalanan ke syurga, dengan berharap agar semua ahli keluarga Sion diampun dosa dan kembali ke syurga kekal. Saya tamatkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.